permulaan Hari Hijrah dan saya rasa ini satu permulaan yang sangat baik untuk Malaysia sebab pindaan ini adalah satu-satunya pindaan yang berlaku selepas 41 tahun Malaysia memperkenalkan Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan. Dan sudah pasti apabila kerajaan memikirkan satu penambahbaikan yang terbaik, sudah pasti kita juga melihat kepada perubahan trend dadah. So antara kelebihan utama ataupun fokus utama revolusi pindaan ini adalah yang pertama adalah apabila sebelum ini Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan hanya memfokuskan kepada kumpulan penagih, iaitu kumpulan yang telah tegar. Tetapi di dalam pindaan ini kita memfokuskan kepada individu-individu yang menjadi penyalahguna juga. Okay. So sebab 71% kalau kita lihat rekod tahun lepas 2023, 71% daripada individu yang dikesan terlibat dengan masalah penagihan dan penyalahguna dadah dan bahan adalah individu yang menggunakan dadah jenis methamphetamine, iaitu dalam kategori rekreasi dan secara sosial sahaja. Okay. So individu ini sebelum ini kita tidak boleh rawat. Termasuklah dalam revolusi ataupun pindaan ini juga kita memasukkan jadual baharu yang termasuknya adalah bahan-bahan. Kalau sebelum ini hanya unsur-unsur narkotik sahaja, tetapi bahan juga telah dimasukkan dalam pindaan jadual ini. So apa dia punya impak dia? Impak dia adalah kita akan dapat luaskan akses orang yang nak menerima rawatan dan pemulihan, sama ada dia bukan hanya penagih yang dah tegar, tetapi juga orang-orang baharu yang baru berjinak-jinak dalam masalah penagihan, kita boleh rawat supaya tidak berlaku keparahan yang lebih tegar. Itu yang nombor satu lah. Pada saya dia akan memberi manfaat yang besar kepada rakyat dan masyarakat khususnya sebab berlakunya perubahan trend dadah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menariknya lagi selepas hampir 41 tahun, kalau sebelum ini masalah penagihan dadah ini kita banyak menggunakan kaedah secara mandatori. So dengan adanya pindaan ini, individu-individu ini boleh datang secara sukarela dengan lebih cepat. Kalau sebelum ini proses kemasukan mereka perlu mendapatkan dahulu pengesahan daripada doktor perubatan dan ini memerlukan masa yang sedikit panjang. Tetapi dengan pindaan ini, mana-mana individu yang nak dapatkan rawatan pemulihan secara sukarela boleh terus hadir kepada AADK dan kita akan melakukan proses penilaian. Kemudian kita juga dalam masa yang sama tidak menidakkan peranan pegawai perubatan, di mana selepas itu kalau ada individu-individu yang memerlukan pemeriksaan lanjut daripada pegawai perubatan dan masalah-masalah dual diagnosis sebagai contoh, kita akan rujuk kepada doktor perubatan. So saya rasa dua perkara utama ini banyak memberi impak kepada orang yang memerlukan. So mungkin akta ini, pindaan ini tidak begitu terasa kepada orang yang tidak terlibat dengan masalah ni. Tetapi kepada keluarga yang memang nakkan walk in terus dapat rawatan, so pindaan inilah jawapan dia. Faham. Maksudnya tidak perlu dikira sebagai penagih tegar. Maksudnya kalau kita gunakan bahan itu sengaja tidak sengaja boleh dapatkan rawatan dengan segera. Okey. Betul. Dan kalau kita bercakap mengenai akta pindaan akta penagih dadah ini, kita nak rungkai tentang kelemahan sebelum ini dan apa kelebihan selepas pindaan. Okey. Yang pertama sebelum ni tak ada fokus kepada penyalahguna, kumpulan sasaran nombor satu. Kedua, tidak ada jadual sendiri. Kita bergantung kepada jadual di bawah Akta Dadah Berbahaya. So now kita ada jadual kita sendiri di mana menteri sahaja dah boleh memasukkan bahan-bahan baru yang difikirkan, contoh gam, ketum. Sebelum ni kita tak boleh rawat walaupun individu itu ada simptom-simptom penagihan yang merosakkan diri dia. Dan now kita juga mendapati isu vape. Isu vape yang menggunakan mushroom itu which is bahan psikodelik. Yang ini juga melimitkan AADK khususnya sebagai agensi merawat pulih penagihan ini untuk membantu klien. So dengan adanya pindaan ini jadual baru wujud dan itu salah satu yang menutup kelemahan kepada pindaan yang asal. Kemudian pindaan sebelum ini juga kita agak sedikit limited dalam memberi treatment dan rawatan pemulihan kepada individu yang datang sukarela kerana kami masih bergantung kepada agensi luar, contoh seperti pihak Kementerian Kesihatan. Tetapi from time to time apabila sebab sukarela ni dia datang, dia nak dapatkan rawatan. So bila kita kata okey sorry kita tak boleh lagi beri rawatan because you kena pergi jumpa doktor perubatan dulu. So dia akan meruntuhkan motivasi individu tersebut. Jadi kita nak mudahkan akses kemasukan. So dengan pindaan ini mereka boleh datang dan kita boleh buat penilaian dan dalam masa yang sama kita akan rujuk mereka kepada doktor perubatan sekiranya mereka perlukan.
Dan sebelum ini juga ahli lembaga pelawat, which is sukarelawan yang nak buat program bersama kita ataupun kita lantik mereka sebagai ahli lembaga pelawat, sebagai sukarelawan, tidak dibayar allowance. Tu Pindan ini akan memberi satu penghargaan kepada ahli komuniti yang nak menyumbang kepada kita, ada kita beri allowance. Dan yang paling utama sekali, Pindan ini juga akan membantu pegawai pemulihan. Yang ini saya rasa mungkin ramai dalam kalangan kita semua, mungkin Hani dengan Irfan pun mungkin jarang dengar profession pegawai pemulihan. So saya adalah pegawai pemulihan, which is pegawai pemulihan ini dilantik di bawah Atau Penagih Dadah Rawatan Pemulihan, dan kami diberi latihan yang intensif untuk boleh merawat pulih penagih dadah, termasuklah melakukan ujian-ujian yang setara. Dan dengan adanya Pindan ini, kami akan mempunyai satu majlis profession. So majlis profession inilah yang akan mengawal selia kompetensi pegawai pemulihan supaya kami ini semua akan kredibel dalam membantu merawat pulih. Dan ini akan of course meningkatkan kualiti perkhidmatan agensi anti dadah kebangsaan dalam usaha merawat pulih penagih dan penyalahguna dadah. Sekarang seseorang penagih dadah yang ditangkap, yang ditangkap, maksudnya dia tak datang sukarela, doktor perubatan perlu mengesahkan dia penagih dadah. So dalam garis panduan yang ada pada doktor perubatan memerlukan mereka ini mempunyai satu pengesahan dia ada dadah di dalam badan. Jadi keperluan ujian patologi itu tinggi, tetapi dia hanya sekadar mengesan bahan atau dadah dalam badan itu. Sedangkan untuk kita memulakan proses rawatan, yang diperlukan adalah tahap keparahan dan juga apakah treatment plan yang bersesuaian. Jadi kita melihat situasi sekarang, bila adanya ujian patologi akan melambatkan proses membantu tu, sebab sekarang proses yang kita ambil 3 ke 6 bulan. So itu adalah satu proses yang panjang yang akan membuatkan of course lah komuniti kecewa, masyarakat kecewa dengan kita, dengan ADK khususnya sebagai agensi hiliran, kerana kita tak boleh provide servis tu as soon as possible. So dengan adanya Pindan ini, bukan kita alihkan patologi ini dianggap mansuh tidak perlu, tetapi kita telah menggunakan instrumen-instrumen atau alat-alat ujian yang lebih bermaksud untuk membantu dia melakukan treatment plan, bukan hanya sekadar mengesan dadah di dalam badan. So sekarang ni macam contoh kan, kita sakit. So kita sakit, doktor akan buat, kita batuk, doktor akan buat x-ray. Lepas dia bagi ubat kepada kita, tapi ubat tu tak sesuai, dia akan x-ray, dia nak tengok paru-paru. Tetapi dia adalah hanya sekadar menyokong kepada treatment plan. Sama juga dengan patologi. Dia hanyalah sekadar menyokong adanya dadah di dalam badan, sedangkan pada awalnya memang dadah itu telah dikesan melalui alat ujian saringan urin, strip urin tu. So dekat situ kita dah tahu dia ada dadah dalam badan. So the next yang important sebenarnya adalah penilaian psikososial, seperti alat ujian ASIS, kemudian DAS, dan juga alat-alat ujian saringan kesihatan mental dan sebagainya, yang memang pegawai pemulihan terlatih dalam melaksanakan ujian-ujian ini lah. Of course lah, sebab kita pun dah 41 tahun, since 83 profession ni telah wujud. Cuma bila ada Pindan ini, barulah mungkin ahli parlimen pun banyak juga bertanyakan siapakah pegawai pemulihan. So saya harap ruangan ini boleh membantu untuk semua masyarakat faham bahawa dalam membantu merawat penagih dadah selama ini memang pegawai pemulihan AADK lah yang selama ini membantu dan memberi rawatan dan pemulihan. Cuma bezanya sebelum ini peranan daripada doktor perubatan itu tinggi. Sekarang ini peran klien yang ditangkap saja atau klien mandatori saja. Tetapi yang secara sukarela yang dah mengaku dia penagih dadah, kita perlu memberi perkhidmatan sesegera mungkin tanpa kita mengenepikan sedikit pun elemen keperluan pegawai perubatan itu. Mari kita bercakap tentang data sedikit doktor. Kalau ikutkan melalui pindaan rancangan undang-undang ini, sasaran peratusan mereka yang akan datang secara sukarela bagaimana? Okey. Because of amalan praktis yang agak sukar tadi, yang memerlukan konsepnya bukan no wrong door policy. Maksudnya no single entry point. Lepas datang ADK, you have to pergi pemeriksaan doktor pula. Membuatkan mungkin jumlah kemasukan peratusnya agak rendah sekarang. So kita menganggarkan sekarang dalam statistik kita hanya 30% sahaja yang datang sukarela. So kita menganggap dengan adanya Pindan ini, dengan mudahnya cara kemasukan, dengan besarnya fokus kita bukan hanya penagih tetapi penyalahguna juga kita boleh bantu, termasuk orang-orang yang ada masalah penghidung, terutama dalam kalangan remaja, orang muda menggunakan ketum dan sebagainya. So saya yakin dan percaya kita unjurkan AADK unjurkan kemasukan hampir 60%.
60%. Selepas pindahan ini diluruskan, Dua kali ganda. Dua kali ganda. Sebab buat apa nak tunggukan sampai kena tangkap? Dan kenapa nak tunggu sampai ADK ketuk pintu rumah? Dengan adanya proses yang mudah ni, just come forward kepada ADK, dapatkan rawatan. Dan yang paling utama, lagi satu yang saya rasa perlu saya bagi tahu kepada komuniti di luar sana, kalau dulu dalam atas sedia ada 2 tahun. Walaupun you sukarela datang, you akan mengharap duduk selama 2 tahun tempoh. Tapi sekarang hanya tidak melebihi 6 bulan. Sebab kita tak nak golongan penyalahguna ini sampai kena buang kerja, hilang mata pencarian dan akhirnya dia give up dan